Assalamualaikum. Minggu ini kita akan belajar dan memahami peraturan bilik sains. Okey, seperti yang kita semua maklum, semua pergerakan kita, semua apa yang dilakukan mestilah mengikut peraturan. Jom kita dengar terlebih dahulu lagu peraturan bilik sains. Sisa kering, sisa cecair, mesti dibuang, jangan simpan. Alat dan bahan dah digunakan, mesti dicuci dan dikeringkan. Semasa siasatan dijalankan, patuhi semua arahan. Keselamatan diutamakan, peraturan bilik sains kita amalkan. Okey, jadi daripada lagu yang diperdengarkan sebentar tadi, sebenarnya lagu tu dah mengandungi beberapa peraturan bilik sains. Okey, kita lihat peraturan yang pertama iaitu buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Okey, jadi sepanjang kehidupan kita di sekolah pun, kita selalu diingatkan untuk membuang sampah. Okey, sampah adalah sisa buangan. Okey. Dalam bilik sains kita akan ada dua jenis sisa buangan iaitu sisa pepejal dan sisa cecair. Okey, sisa pepejal contohnya kertas, cebisan daun, cebisan bunga, benda-benda yang berketul tu kita panggil dia sisa pepejal. Okey, manakala sisa cecair pula seperti contohnya air garam, larutan gula, cuka, okey, yang berair itu dipanggil sisa cecair. Jadi sisa pepejal perlu dibuang ke dalam bakul sampah, manakala sisa cecair perlu dibuang ke dalam sinki. Okey, kita tidak boleh membuang kesemuanya ke dalam bakul sampah. Okey, kerana kita tahu sisa cecair ini basah dan berair. Jika kita buang sisa cecair ke dalam bakul sampah, ia menyebabkan berlaku tumpahan ke atas lantai dan boleh menyebabkan lantai licin. Begitu juga dengan sisa pepejal. Kita tidak boleh membuang sisa pepejal ke dalam sinki supaya sinki tidak tersumbat. Okey, kerana apabila sinki tersumbat, ia akan menyebabkan limpahan air ke lantai. Okey, ingat yang poin yang pertama tentang pembuangan sisa pepejal dan sisa cecair. Pergi ke peraturan yang kedua. Okey, peraturan kedua. Bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Okey, semasa kita menjalankan uji kaji, kita mungkin menggunakan beberapa alat dan radas. Okey. Jadi setelah selesai menjalankan uji kaji, setelah selesai setelah selesai menggunakan alat dan radas, kita perlulah membersihkan dan simpan semula ke tempat asalnya. Jangan biarkan alat radas itu terbiar di dalam sinki atau ditinggalkan di atas meja. Okey, dan cara simpannya juga perlulah dengan teratur. Okey, ini bagi memudahkan murid lain yang hendak menggunakan alat radas tersebut jumpa. Okey, jadi kalau kita biarkan di atas meja, tinggalkan dalam sinki dan simpan tidak mengikut cara yang betul, ia akan menyukarkan pengguna lain di bilik sains. Mungkin juga akan menyebabkan alat radas itu rosak. Okay, yang ketiga, maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat dan radas rosak atau pecah. Okey, jadi di dalam bilik sains, kita banyak peralatan yang diperbuat daripada kaca. Jadi,
semestinya kamu perlu berhati-hati, tetapi kemalangan berlaku tidak orang cakap malang tidak berbau kan. Okay, jadi kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Okay, jadi sekiranya ada alat atau radas yang rosak atau pecah, kamu perlu maklumkan kepada guru. Okay, dengan ini guru akan boleh mengambil tindakan dengan mengasingkan barang yang rosak atau pecah agar tidak digunakan oleh murid lain. Kerana kalau kalau ada murid lain yang menggunakan alatan yang pecah atau rosak, ia akan membahayakan murid tersebut. Okay, begitu juga sekiranya kamu tercedera, okay, terluka, terjatuh dan rasa sakit, perlu maklumkan kepada guru. Jangan diamkan. Okay, kerana jika kamu mengalami kecederaan, guru akan boleh melihat, okay, melihat sama ada kecederaan kamu itu serius atau tidak dan boleh mengambil langkah awal untuk merawat kecederaan kamu. Jadi jangan takut untuk bagi tahu pada guru. Okay, yang keempat. Tinggalkan beg di luar bilik sains. Okay, jadi sekiranya kamu masuk ke bilik sains pada waktu pertama, beg masih ada dengan kamu kan? Jadi beg perlu ditinggalkan di luar. Tidak boleh membawa masuk beg ke dalam bilik sains. Kenapa ya? Kerana beg sekolah akan mengganggu pergerakan murid. Okay, kamu lihat ya, kalau kamu pernah masuk ke bilik sains, kamu boleh lihat kerusi di bilik sains adalah jenis yang tiada tempat sandar. Okay, jadi pasti kalau kamu membawa beg, pasti kamu akan letakkan di atas lantai kan? Jadi apabila beg banyak di atas lantai, dia akan mengganggu pergerakan. Kamu nak bergerak, nak membuat uji kaji, beg itu akan menghalang pergerakan kamu. Jadi mungkin boleh menyebabkan kamu terjatuh dan mengalami kecederaan. Okay, jadi untuk darjah 2 ni, cukup untuk cikgu dedahkan dulu kamu dengan 4 peraturan bilik sains yang asas. Okay. Okay, kenapa kita perlu patuhi peraturan bilik sains? Kenapa wujudnya peraturan bilik sains ni? Okay, supaya bilik sains sentiasa bersih, kemas, tersusun dan selamat. Okay, jadi cikgu harap kamu boleh faham peraturan bilik sains ni dan patuhi apabila perlu masuk ke bilik sains. Okay. Okay. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.